Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah sama-sama kita menjaga kesyukuran kepada Allah SWT dan limpah kurnia dan izinnya, maka dapat kita bersama-sama mendengar ucapan ringkas daripada pihak sekolah dalam sesi persekolahan tahun 2021. Di kesempatan ini saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah kerana ibu bapa memilih Serai Khas sebagai tempat untuk menjadikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan menuntut ilmu bagi menyambung wadah generasi terdahulu. Dalam suasana yang amat suka ini, pihak sekolah amat berharap agar ibu bapa dapat membantu sekolah dan memantau dan membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran yang dikatakan PDPR, pembelajaran dari rumah. Bagi murid yang baru menjejaki ke sekolah Akademi Islam Haji Bersubuh ini, saya berharap dapat menyesuaikan keadaan walaupun dalam keadaan kita tidak bersemuka, hanya berada di alam maya. Sebagai pendahuluan, ingin saya terangkan sedikit tentang keadaan sekolah dan juga organisasi sekolah. Seterusnya sedikit tentang sejarah dan latar belakang mengasas sekolah yang tuan-tuan boleh lihat nanti, yang diasaskan oleh Haji Ismail bin Abdullah Subuh dan juga bapa Haji Ismail Abdullah Subuh yang mengambil nama sempena sekolah kita, Sekolah Akademi Islam Haji Abdullah Subuh. Dan tuan-tuan boleh lihat juga tentang organisasi yang mana organisasi ini merangkumi pihak pentadbir, asalnya 4 orang, tolong kanan pentadbiran, tolong HEM dan tolong curriculum yang tuan-tuan boleh lihat nanti. Kemudian organisasi sekolah terdiri dari guru-guru dan juga AKP, anggota pelaksana. Seterusnya kita ada satu lagi yang dinamakan tagline. Tagline sekolah kita ialah selahkan potensi akhlak dan akademik, yang mana kita mementingkan akhlak dahulu dan juga akademik yang akan menyusuli kemudian. Di samping itu juga kita melihat tentang rencana sekolah, yang mana rencana sekolah yang kita lihat di situ adalah kita meletakkan Al-Quran sebagai tunjang utama di atas logo sekolah kita, sebagai puncak untuk kita menjadikan ia sebagai matlamat sekolah kita. Kemudian dari segi hierarki ataupun dikatakan rutin perjalanan sekolah, apabila anak-anak tuan-tuan masuk ke sekolah ini, kita ada rutin. Kebiasaannya ini akan berlaku, iaitu apabila kehadiran anak-anak tuan-tuan pada saat awal pagi pukul 7 sehingga pukul 20 ini ialah waktu perhimpunan yang kita akan kumpulkan dalam dewan, yang ada dewan khas yang mana semua murid akan berkumpul di situ. Selepas 7.20 pagi, mereka akan mulakan bacaan. Setiap pagi kita mulakan dengan bacaan ikut hari-hari yang kita tentukan. Contohnya hari Ahad ialah hari perhimpunan rasmi. Hari Senin ialah kita jadikan sebagai hari bacaan ataupun nilam. Hari Selasa kita jadikan sebagai hari bacaan Yasin. Hari Rabu mak surat, dan hari Khamis surah-surah pilihan seperti surah Al-Mulk, surah-surah sejarah dan sebagainya. Itu rutin pada setiap hari yang akan berlaku. Kemudian selepas 7.45 loceng akan berbunyi, sesi pendipitan akan berlaku lagi. Jadi kita, anak-anak tuan-tuan ni akan bergerak dengan kumpulan yang ditentukan oleh guru dan juga guru ustaz dan ustazah. Mereka akan berada dalam kumpulan masing-masing, dalam kumpulan yang kecil untuk dinamakan halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran ni dimulakan dengan pembacaan Al-Quran, tasmiah dan sebagainya bersama guru-guru pembimbing. Setengah jam. Selepas 8 suku loceng berbunyi, barulah PDPC bermula seperti biasa, sehinggalah waktu seterusnya, waktu rehat yang kita namakan saktah PDPC. Saktah PDPC ni adalah waktu rehat sebenarnya. Dan anak-anak tuan-tuan ni apabila bunyi loceng, mereka akan terus bergerak ke surau untuk menunaikan solat duha berjemaah. Di sana selepas saja solat duha berjemaah, ada ketentuan akan bergerak ke dewan makan untuk makan berjemaah. Kita di sini kita mengamalkan makanan secara dalam talam.
mereka akan dalam grup dan kumpulan, mereka akan makan bersama-sama rakan-rakan yang ditentukan oleh guru-guru mengikut kumpulan-kumpulan masing-masing. Tetapi semasa PKP ini kita akan ubah sikitlah makan cara dalam tahap tersebut dengan di dalam kelas, berubah dengan keadaan berada dalam kelas, kekal di sana, makanan akan dibawa ke kelas masing-masing. Itu perubahan yang berlaku semasa pandemik sahaja. Kemudian selepas daripada rehat waktu tersebut, mereka akan bergerak ke kelas masing-masing dan meneruskan PDPC seperti biasa sehinggalah sampai ke tengah hari. Mereka akan makan tengah hari, dan juga selepas makan tengah hari barulah mereka solat zuhur berjemaah. Selepas solat zuhur berjemaah barulah mereka akan bergerak ke rumah masing bersurai, yakni bersurai. Itu perjalanan rutin dalam kehidupan mereka apabila masuk di serai khas setiap hari. Kemudian kita menyediakan juga bilik-bilik khas, bilik-bilik khas iaitu bilik pos untuk buku teks SPBT, bilik sains, makmal sains. Kita menyediakan juga bilik ICT untuk kemudahan anak-anak tuan-tuan dalam menerokai bilik komputer dan juga internet. Kita menyediakan bilik kaunseling untuk mereka berjumpa dengan kaunselor jika ada masalah. Kemudian kita menyediakan juga bilik RBT, pertukangan. Dulu dinamakan KH, sesuai dengan untuk kemahiran hidup mereka. Dan juga kita menyediakan bilik tayangan supaya proses mereka tidak statik di satu tempat dalam kelas sahaja. Kita menyediakan bilik tayangan yang memang kondusif. Kemudian perpustakaan yang kita upgrade jadi yang lebih baik lagi. Bilik sukan, bilik mesyuarat, bilik kelas yang tuan-tuan akan lihat dalam slide. Kemudian kita menyediakan taman herba. Taman herba ni ialah untuk mereka mengenali herba-herba sebagai satu tinggalan lah, kerana anak-anak kita nanti tak kenal ini daun apa ini untuk herba apa kan. Jadi kita menyediakan sedikit taman herba ni sebagai contoh untuk mereka mengenali. Kemudian kita menyediakan dewan terbuka sesuai untuk kita berhimpun. Di sini kita gunakan sepenuhnya dewan terbuka ni dengan sudut speaker corner. Speaker corner ni untuk kita tampilkan kebolehan anak-anak tuan-tuan dalam kemahiran potensi individu. Kemudian kita menyediakan di sini kita menyediakan juga asrama, asrama, fasiliti asrama ni untuk anak-anak kita yang berada di luar daripada kawasan sekolah. Contohnya di sebelah Pulau Pinang, Penanggar yang berdekatan dengan daerah kita, ataupun mereka yang berminat untuk menduduki asrama, mereka boleh beri nama untuk masuk dalam asrama jika ada kekosongan. Selain itu, kita menyediakan juga kemudahan surau, laluan berhubung, pondok pegawai yang baru kita siapkan, kantin, dan juga kemudahan pondok telefon. Pondok telefon ni untuk anak-anak kita menghubungi tuan-tuan. Selain itu, kita menyediakan juga kemudahan aktiviti-aktiviti dalam slide tersebut, aktiviti yang kita libatkan sehingga ke peringkat jemputan. Kita biasa mengadakan aktiviti di kompleks Maidin di Bertam, bawa anak-anak tuan-tuan untuk menikmati suasana luar. Karnival Rahmah Kedah pada tahun lalu 2019, dan juga mengikuti perbarisan kumpulan zon kota. Ada tuan-tuan juga yang akan kita pilih untuk menyertai di peringkat daerah dan juga negeri. Itu antara yang kita dah sediakan, dan juga aktiviti-aktiviti walaupun sekolah kita kecil, namun insya-Allah anak-anak tuan-tuan akan merasai suasana yang sama dengan sekolah-sekolah lain. Itu sikit sebanyak tentang penerangan saya tentang aktiviti dan juga fasiliti yang kita sediakan untuk anak-anak tuan-tuan. Selain itu, tuan-tuan juga akan melihat video tentang slide tentang aktiviti yang kita tunjukkan tadi. Kita nak tunjukkan juga tentang prestasi GPS sekolah yang daripada tahun 2019 hingga 2016 hingga 2019, yang kalau tengok di graf tersebut memang kita sentiasa mengakali atau ada prestasi yang agak baik, meningkat daripada tahun ke tahun. GPA kita daripada 23.27
menurun 3.13, 3.03 dan tahun 2019 UPSR 3.05. Itu pencapaian yang baik. Dan selain itu, anak-anak tonton juga kita galakkan membuat video. Tuan-tuan boleh ambil ataupun lihat video-video pendek yang kita hasilkan daripada aktiviti dan juga sketsa yang anak-anak tuan-tuan buat. Tuan-tuan boleh lihat dalam video tersebut yang kita upload dalam Facebook dan juga YouTube untuk aktiviti mereka yang kita semadikan dalam YouTube. Boleh mereka lihat seri aksi mereka. Dan itu daripada situ kita dapat tongkil kebakat tuan-tuan. Saya ingat itu saja daripada saya tentang prasarana yang kita boleh tunjukkan kepada tuan-tuan sikit sebanyak. Kemudian saya nak cerita sikit tentang PDPR yang jadi perbualan pada tuan-tuan tentang PDPR yang kita buat dalam tahun 2021 ni sebelah malam. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, pada tahun lepas kita dah mula PDPR secara online. Sambutan ataupun pos-putus yang kita buat, hasil daripada itu kita melihat satu peratus yang agak kurang merangsangkan, 78% keseluruhan, tak sampai 90%, yang di mana kita tekankan 90% ke atas. Jadi pada tahun ini kita cuba buat waktu malam supaya isu yang menjadi kekangan pada tahun lalu, iaitu waris kebanyakan bekerja pada siang hari. Jadi anak-anak tuan-tuan kebanyakannya memerlukan handset ataupun telefon untuk menggunakan PDPR mereka di rumah, tetapi tidak dapat digunakan kerana alasan ibu bapa bekerja. Jadi atas faktor itu kami pihak sekolah pada tahun ini telah berbincang untuk mengadakan satu pemaharuan sebagai permulaan. Kita akan buat waktu malam dalam 1 jam 2 jam macam tu saja sebagai permulaan, dan tengok macam mana respon daripada waris. Sekiranya respon yang agak baik, maka kita akan teruskan. Sekiranya sebaliknya pencapaian ataupun respon daripada pihak waris yang menurun, kurang merasakan, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan agak sukar, maka kita akan kembali kepada sesi pada tahun PAS 2020. Itu sikit sebanyak yang kita ambil keputusan untuk mengadakan sesi PDPR sebelah malam. Jadi saya ingat itu saja. Sedikit lagi tentang pemulangan buku teks. Pemulangan buku teks juga saya berharap tuan-tuan boleh buat pemulangan berdasarkan tarikh-tarikh ataupun respon. Nanti cikgu akan maklumkan pada grup kelas masing-masing untuk proses pemulangan dan penerimaan buku untuk tahun berikutnya bagi anak-anak tuan-tuan. Saya ingat itu sebahagian kecil daripada yang saya dapat syorkan di sini. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberi pencerahan kepada ibu bapa yang selama ini menanti-nanti untuk PDPC secara bersemuka. Namun begitu, kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Jadi saya menyeru sekali lagi sebagai wakil ataupun pentadbir sekolah kepada semua ibu bapa, guru-guru dan juga murid-murid khususnya yang akan menduduki persekolahan pada tahun ini, agar mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memendung penularan COVID ini, agar sesi bersemuka dapat disegerakan pada tahun ini. Memandangkan 20 hari bulan, iaitu kemarin kita terpaksa mengikut ataupun patuh pada perintah kementerian yang mensyorkan supaya tarikh bersemuka pada 20 hari bulan Januari ditangguhkan pada tarikh yang akan ditentukan kelak, dan jadi hanya untuk murid-murid yang menduduki keperiksaan saja, khususnya sekolah menengah, yang boleh bersemuka dengan guru di sekolah. Jadi saya ingat itu saja. Saya sudahi dengan sedikit doa. Mudah-mudahan kita dapat berdoa bersama-sama menghindar daripada wabak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang di bumi dan yang di langit, selagi bersama dengan namanya
dan Dia yang Maha Melihat lagi Maha Mengetahui. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wa junudi wa juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami dari wabak yang datang, dan pelihara kami dari segala kejahatan yang merosakkan, serta selamatkanlah kami daripada segala fitnah dan penyakit taun dan segala penyakit yang mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.